Oke, salam dan salam sejahtera. Menteri buat hal lagi, yaitu Datuk Seri Tiong Kin Sing. Hari ini kita lihat di media telah pun memecat Ketua Pengarah Pelancongan Malaysia, Ahmad Abdul Ghaffar. Yang mana hari ini Ketua Pengarah Pelancongan, iaitu Ahmad Abdul Ghaffar, mengesahkan pengkhidmatan yang ditamatkan berkuat kuasa pada Isnin depan. Apa yang saya lihat daripada kenyataan yang dikeluarkan hari ini, yang mana Ahmad menyatakan bahawa surat ini hanya menyatakan berkuat kuasa 26 Februari. Saya bukan lagi KP pengarah yang dipindahkan ke mana pegangan jawatan apa, grade apa. Ia tidak menyatakan apa lagi. Saya tidak berniat untuk mengingkari sebarang arahan atau mematuhi arahan yang diberikan kepada saya. Tetapi saya berasa sangat kecewa dan sedih. Saya rasa selepas perkhidmatan selama 36 tahun dengan pengalaman yang ada, saya tidak sepatutnya diperlakukan begini. Ini katanya apabila dibuat sidang media hari ini. Dan di sini pula saya lihat satu kenyataan media yang dikeluarkan di laman media sosial. Surat pemberhentian Ahmad di media sosial sejak semalam, yang mana seorang ahli parlimen daripada Majlis Tanah, iaitu Mas Elmiati Samsudin, mendesak kerajaan supaya menyiasat Menteri Pelancongan Tiong Kin Sing atas dakwaan salah guna kuasa yang diketengahkan pelbagai pihak. Ini yang kita lihat. Saya melihat satu perkara daripada isu surat ini, yang mana surat dikeluarkan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Dr. Ahmad bin Abdul Ghaffar, Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia, yang mana di sini Datuk Tiong telah pun membuat satu tajuk, iaitu notis penamatan pelantikan sebagai Ketua Pengarah Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia. Dengan hormatnya, saya ingin menarik perhatian Yang Berbahagia Datuk Doktor sehubungan dengan perkara di atas. Selaras dengan peruntukan subsection 10-1 Akta Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia tahun 1992, Akta 481 ya, dibaca bersama dengan peruntukan section 47, section tafsiran tahun 1948 dan tahun 1967. Dengan jelas di sini bahawa Datuk Seri Tiong telah pun menamatkan pengkhidmatannya yang berkuat kuasa pada 26 Februari 2024 ya. So saya melihat daripada isu ini bahawa apabila Datuk Seri Tiong telah pun menamatkan pengkhidmatan, apalagi seorang pejabat awam, ya, kita ada jawapan daripada menteri itu sendiri, kita tunggu. Tetapi saya melihat satu perkara. Tidak semua ya, penjawat awam ini kadang-kadang walaupun kerja 36 tahun ke, kerja 40 tahun ke, kalau integriti tak bagus, kalau performance tak bagus, saya rasa sesuai untuk kita pecat ataupun dipindahkan. Jadi apa yang berlaku ini, saya rasa tidak ada cacat celanya yang dibuat oleh Datuk Seri Tiong dalam soal isu ini, kerana kita perlu merancakkan pelancongan kita. Tetapi saya lihat bahawa seolah-olah mereka mempertahankan KP pelancongan ini. Saya sebagai rakyat melihat, kalau kita nak integriti, kita nak perubahan dalam pentadbiran yang ada dalam negara ini perlu kita buat. Saya sebenarnya mengucapkan tahniah kepada Datuk Seri Tiong jika mana-mana penjawat awam ni yang tidak sesuai bekerja, walaupun berjawatan tinggi, duduk di situ berpuluh-puluh tahun pun, kalau kerja tak bagus, buang. Kita perlu ke arah itu sekarang ini. Kerana kita tahu ya, ramai penjawat-penjawat awam ni sekarang ni banyak yang goyang telur. Mungkin zaman-zaman mereka-mereka ni dulu banyak yang suka main golf, banyak yang suka pergi melancong. Hari ini saya rasa itu bukan kerjanya lagi. Sepatutnya semua mereka-mereka yang berjawatan tinggi ni, di penjawat-penjawat awam ni, harus menguruskan negara ini dengan baik, membantu menteri untuk mereka menguruskan negara ini dengan hutang-hutang yang ada. Mereka duduk berpuluh-puluh tahun dalam kerajaan, memegang jawatan-jawatan besar. Mereka ini gaji mereka puluh-puluh ribu. Itu adalah duit rakyat. Jadi penjawat awam jangan menggunakan kaedah, iaitu mereka duduk di jabatan mereka terlalu lama, dan mereka seolah-olah mereka ini tidak dipandang oleh pengkhidmatan mereka kerana jasa-jasa mereka. Saya rasa jika mereka tak ada integriti, kita kena hentikan supaya menjadi contoh kepada yang lain. Tidak perlu nak petikaikan soal isu menteri datang hanya sebentar di situ. Menteri ada kewajipan mereka. Menteri betul datang dan pergi, tetapi menteri membuat harus melihat ke bawah supaya penjawat-penjawat awam ini di bawah mereka ini tidak berkiblatkan dengan perkara-perkara yang salah. Saya tahu bahawa apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Tiong ini
akan mendapat kritikan, kencaman daripada luar. Begitu juga kalau kita tengok Mas Elmiati sebagai ahli parlimen daripada Kota Melaka, kalau kita lihat yang mana Masjid Tanah, yang mana apabila seorang ahli parlimen daripada Masjid Tanah ini, iaitu Mas Elmiati ini, mengkritik tindakan Tiong ini, Mas Elmiati kena tahu Tiong inilah yang membuatkan Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Kalau tidak, Mas Elmiati waktu itu tak jadi menteri juga, sebab Tiong lah. Tiong berada dalam kerajaan Perikatan Nasional waktu itu. Dan Tiong adalah seorang yang waktu mereka jadi menteri, waktu mereka jadi kerajaan, telah pun menjadi duta khas bertaraf menteri, ya, sama dengan Hadi Awang, China dia. Tiong China, Hadi Timur Tengah. Jadi hari ini kau kata Tiong salah laku, salah guna kuasa. Waktu kamu dulu kamu tak kata Tiong macam tu. Jadi nampak tak mereka punya permainan politik ini. Pejabat awam yang tidak bagus elok dipindahkan ataupun diberhentikan perkhidmatan mereka. Ini adalah satu yang baik. Saya menyokong tindakan ini. Kalau betul Tiong salah, maka pecatlah Tiong. Siapa yang nak berani pecat dia seorang menteri? Siapa-siapa yang nak jadi kerajaan hari ini tanpa GPS tak akan jadi kerajaan. Tiong adalah menteri GPS, bukan menteri DAP. So, saya lihat di situ daripada sisi politiknya, Tiong bertindak di lantasan yang baik. Kawan-kawan di luar sana sebagai orang luar, sebagai bekas-bekas penjawat awam, sebagai orang yang pernah bekerja di jabatan kerajaan, tahu benda-benda ni. Banyak mereka-mereka yang di atas ni, ketua pengarah, jusaju yang besar-besar ni lah, mereka-mereka yang timbalan ketua pengarah, mereka-mereka yang pegang sebagai apa lagi, banyak di atas-atas sana tu. Yang pada saya banyak tidak juga buat kerja, datang office, datang tak datang, timbul tak timbul. Dan saya lihat dalam isu pelancongan ini, yang banyak buat kerja Tiong sendiri juga. Tak ada saya nampak. Hari ini bila nak kena pecat, baru saya kenal nama orang ni. Sebelum-sebelum ini saya tak tahu ni. Ni kata Ahmad Abdul Ghafar ni, saya tak pernah dengar nama dia. Bila dah kena pecat, baru keluar nama dia ni. Dan dia kata dia berkhidmat 36 tahun dah. Sia-sia kalau kau berkhidmat lama-lama tapi tak nampak pun. Sewaktu Muhyiddin jadi kerajaan, sewaktu Ismail Sabri jadi kerajaan, saya tak nampak pun apa pelancongan yang dibawa. Begitu juga yang kita tengok apabila sebelum-sebelum ini. Jadi hari ini apabila Tiong pergi dekat sana dan Tiong membuat kerja dia, dan Tiong memecat orang-orang yang besar seperti ini, maka akan jadi isu lah. Tapi ini adalah satu yang bagus, supaya di mana-mana kementerian lepas ini tidak ada lagi kaki ampu, kaki bodek yang menyusahkan. Biar mereka boleh buat kerja, yang mana jangan menunjukkan bahawa mereka lah pejabat awam yang lama dan pijak kepala menteri. Jadi ini yang berlaku sekarang ni. Penjawat-penjawat awam kena tengok. Jangan suka-suka je buat kerja yang kamu dah terlalu lama, dan kamu apabila ada pemimpin baru kamu datang ke situ yang nak menguruskan hal yang lebih baik, maka kamu nak melawan. Ini pada saya tidak betul. Kalau Tiong salah, patutnya lepas ini saman lah. KP pengarah, ketua pengarah pelancongan bolehlah saman Tiong lepas ini kalau rasa bahawa dia salah. Tapi kalau Tiong berada di pihak yang betul, kamu buat kenyataan yang lain-lain cuba nak backing, pada saya tidak sesuai, kerana kita perlukan integriti dalam negara hari ini. Kita perlukan pelancong masuk. Tapi kalau kamu tak sokong tindakan bos kamu sebagai menteri pelancongan, maka apa yang ada? Itulah ulasan saya dalam isu ini. Saya melihat bahawa tindakan Tiong sebagai menteri betul lah. Tak betul, kalau tak ikut, pecat lah. Kalau saya jadi menteri, sama lah. Itu saja. Sekian, terima kasih. Thank you.